Okay, cikgu record dulu. Okay, kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari sepanjang bab 1 yang bertajuk kedatangan kuasa barat. Okay, iaitu apa yang telah kita pelajari iaitu bermula dengan, okay, kita kena tengok bermula daripada sebelah kiri tu, kestabilan dan kemakmuran negara kita, okay, iaitu bagaimana ianya stabil. Okay, stabil kerana apa negara kita stabil? Negara kita stabil kerana lengkap dengan sistem perundangan, sistem pemerintahan, dan juga kita juga ada kemakmuran, iaitu apa maksud kemakmuran? Kekayaan, di mana negara kita telah pun kaya, memang kaya dengan biji timah, dengan getah. Kemudian negara kita kaya juga dengan hasil bumi, kemudian hasil laut. Begitu juga kita kaya dengan ilmu pengetahuan. Kita dah ada pendidikan, pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Kemudian kita juga telah lihat subtopik seterusnya iaitu faktor kedatangan kuasa barat. So, faktor kedatangan kuasa barat dibahagi kepada 3 abad, iaitu abad yang ke-16 dan abad ke-16 yang pertama. So, ada 4, sebenarnya ada 4 ada 4 faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Faktor pada abad ke-17 dan ke-18 ialah satu sahaja, iaitu revolusi perindustrian. Dan faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20 ada 8. Ya, ada 8. Termasuklah industri mengetik, industri automotif, pembukaan terusan Suez, penciptaan kapal wap, kemudian juga penciptaan telegraf, slogan beban slogan beban orang putih, kemudian juga kekayaan dan kemakmuran negara kita sendiri. Jadi persaingan kuasa-kuasa barat. Jadi itulah dia faktor-faktor kedatangan kuasa barat. Kita dah bincangkan dah. Dah bincangkan. Dan juga kita telah lihat persaingan kuasa barat antaranya seperti Portugis ini, dengan nak kuasai Timor Leste, Spanyol nak kuasai Kesultanan Sulu, Amerika Syarikat nak Terengganu, Jerman nak Langkawi. Banyaklah. Kemudian itu juga telah lihat perbezaan strategi kuasa barat. Kita dah belajar jenis-jenis strategi yang kita telah belajar hari itu. Iaitu jenis-jenis strategi adalah ada 7. Manipulasi, tipu helah, ugutan dan desakan, pajakan, perjanjian, serangan fizikal, pakatan. So ada 7. Tetapi kita lebih fokus kepada 2 kuasa barat, iaitu Belanda dan British. Belanda hanya guna 3 sahaja. Iaitu serangan fizikal, pakatan dan perjanjian. Manakala British menggunakan hampir semua 7 tu dia guna. Strategi British. Jadi inilah dia berkaitan dengan bab 1, kedatangan kuasa barat. Ini je yang kamu belajar. Untuk bab 1. Ini saja. Iaitu bab 1 berkaitan dengan kestabilan dan kemakmuran, faktor kedatangan kuasa barat, persaingan kuasa barat dan perbezaan strategi kuasa barat. So, kesimpulannya, topik-topik daripada bab 1 ini sebenarnya mudah untuk difahami. Mudah untuk difahami. Baik. So, dengan itu, kita dah lihat sedikit berkaitan dengan kedatangan kuasa barat itu. So, kita akan lihat pula soalan-soalan yang mungkin keluar dalam peperiksaan. Macam mana bentuk soalan-soalan daripada bab 1 ini yang akan keluar dalam peperiksaan. So, kita boleh lihat soalan-soalan itu seperti daripada buku teks kamu sendiri. Iaitu yang ini. So, kalau kita lihat, seperti soalan. Dan soalan-soalan ini sebenarnya ada di bahagian belakang. Bahagian belakang bab yang kamu telah pelajari itu. Iaitu bab 1 ni kan. Kita dah pelajari semua ni. Bab 1. Kemudian kita juga akan lihat di bahagian belakang ada soalan-soalan. Dan kita akan lihat. Kita akan bincangkan sama-sama.
Kita akan bincangkan sama-sama soalan-soalan ini dan kalau kamu tahu jawapannya, kamu boleh tulis jawapannya di Zoom chat. Okey. Okey. Kalau tahu bagi jawapan. Contoh, kita lihat soalan yang pertama. So, antara berikut yang manakah berkaitan dengan peranan sultan? Okey. Dalam pentadbiran kerajaan Melayu. Okey, ingat bila kamu dapat soalan objektif, okey, baca soalan betul-betul dan kemudian lihat di mana kehendak soalan. Okey, soalannya antara berikut yang manakah berkaitan dengan peranan sultan. Peranan sultan ni maksudnya apa? Tugas-tugas sultan dalam pentadbiran kerajaan Melayu. So, kalau kita lihat, nombor 1, mengetuai pentadbiran negeri. Nombor 2, menjadi lambang kedaulatan. 3, mematuhi perlembagaan. Dan 4, mengetuai peperangan. Jadi jelaslah seperti mana Hemraj, Anci, okay, dan juga seperti Arif, Satya. Soalan ke? Tak perlu, just tulis A, B, C, D. Itu je. Okay, just tulis A, B, C, D. Okay, jadi untuk soalan nombor 1, kita tahu bahawa mengetuai pentadbiran negeri ini, ya betul. Dan menjadi lambang kedaulatan. Ya betul, lambang ketertinggian kerajaan itu. Mematuhi perlembagaan, kena ingat, kerajaan Melayu belum ada perlembagaan. Belum ada perlembagaan. Dan untuk mengetuai peperangan, kebiasaannya diketuai oleh bendahara ataupun juga laksamana. So, bukan sultan. Jadi jawapannya adalah A. Nombor 1, A. Okey, so itu cara kita analisa soalan. Soalan nombor 2. Okey, tugas utama pembesar jajahan dan daerah. Pembesar jajahan. Tugas utama pembesar jajahan dan daerah. Ingat, pembesar ada 2. Okey, pembesar di peringkat pusat dan pembesar peringkat jajahan. Okey. So, kalau kita lihat di sini, A. Okey, menasihati sultan dalam pentadbiran. Ini tugas bendahara. Ini bendahara. Mempertahankan kedaulatan negeri. Mungkin mengendalikan pendidikan agama. Ini bukan pembesar. Ini adalah guru-guru agama. Melantik bakal pengganti sultan. Ini juga adalah tugas bendahara. Ingat bendahara ini adalah pembesar di peringkat pusat. Jadi jawapan yang terbaik adalah B, iaitu mempertahankan kedaulatan negeri. Bagus Semraj dan juga bagus Satya. Ingat pembesar ada 2, pembesar pusat, pembesar jajahan. Pembesar yang pusat tu, yang ni tahu, bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Yang 4 tu, itu pembesar pusat. Yang lain-lain tu seperti penghulu. Jadi itu adalah pembesar jajahan. Cikgu, sekarang bendahara ada lagi ke? Bagus soalan itu. Sekarang sebenarnya, okey, tugas bendahara tu ada lagi. Tugas dia, tapi dia bukan guna title bendahara. Dia guna title Perdana Menteri. Di Malaysia ni, Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri itulah sebenarnya bendahara. Perdana Menteri itulah sebenarnya bendahara. Dan kita punya sultan siapa? Yang di Pertuan Agong. Nampak tak kat situ? Kalau Menteri Keuangan, zaman dulu punya kuat kan cikgu? Zaman dulu memanglah kuat. Okey. Zaman dulu kan. Zaman sekarang ni lain. Baik, tak apa. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Baik, rajah yang berikut berkaitan dengan tugas seorang pembesar dalam masyarakat Melayu, iaitu menyampaikan arahan sultan, menyampaikan arahan pembesar, mengekalkan keamanan kampung. Kalau dia mentionkan kampung tu, maknanya
bukanlah penghulu bendahari, bukanlah ketua hakim, bukanlah bendahara, tetapi penghulu. Begitu. Okey, sebab penghulu adalah ketua di kawasan-kawasan kampung. Jadi nombor 3 jawapannya adalah D. Baik, bagus Satya, Arif dan juga Hemraj, bagus. Okey. Kalau ada sesiapa yang tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat tulis dalam Zoom chat. Tanya je apa-apa soalan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya. Baik. Soalan yang keempat. Rajah yang berikut menunjukkan bentuk pendidikan masyarakat di negeri-negeri Melayu. Baik, pendidikan tidak formal, mempelajari pantun, cara berkawan, membuat perahu. Jadi, apakah kepentingan, apakah faedah, apakah benefit pendidikan tidak formal? Mempelajari pantun, cara berkawan, untuk apa sebenarnya? Adakah untuk mengukuhkan ikatan keluarga? Atau melahirkan pahlawan bangsa? Atau menjadi tokoh berpengaruh? Atau melahirkan pekerti mulia? Sebenarnya, jawapannya adalah ya, iaitu untuk melahirkan pekerti mulia. Apa itu pekerti, cikgu? Pekerti itu sebenarnya akhlak. Sebenarnya pekerti itu ialah akhlak atau behavior. Untuk melahirkan manusia yang good behavior. Jadi itulah tujuan pendidikan tidak formal. Bagus. Okay. So pekerti itu apa? Pekerti itu ialah akhlak atau behavior. Okay. Atau manners lah, manners. Gitu. So nombor 4 adalah D. Okay. Dan nombor 5. Apakah tujuan kedatangan orang Eropah ke alam Melayu pada abad ke-16? Abad ke-16, adakah mengaut keuntungan, menyebarkan ilmu pengetahuan, memajukan ekonomi penduduk tempatan, memperkenalkan sistem pemerintahan moden? Yang mana satu ni, cikgu? Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kalau abad ke-16, mula-mula kamu kena ingat dulu. Siapakah kuasa barat pada abad ke-16? Kalau kamu fikir abad ke-16 ni tahun bila, cikgu? Tahun 1500 hingga tahun 1599. Maknanya, zaman ini siapakah kuasa barat itu? Portugis dan juga Sepanyol. Betul. Jadi apa tujuan diorang datang? Diorang datang ini sudah tentulah untuk apa? Betul. Bagus. Jawapannya adalah untuk mengaut keuntungan. Okey, untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan macam mana, cikgu? Portugis kan datang ke Melaka. Dia nak mengaut keuntungan daripada perdagangan rempah ratus yang ada di Melaka. The spices. Jadi Portugis nak kuasai itu. Untuk dia dapat spices tu, dia jual di Eropah. Dia dapat untung. Jadi itu tujuan kedatangan orang Eropah pada abad ke-16. Okey. So nombor 5 jawapannya adalah A. Itu senang je tu. Ya. Dan soalan yang ke-6. Apakah kesan perkembangan berikut terhadap alam Melayu pada abad ke-6, pada abad ke-19? Apabila pembukaan terusan Suez, penciptaan kapal wap. So apakah kesan? Apakah impak terhadap alam Melayu? Okey, kita tengok jawapan satu-satu ya. Taraf hidup penduduk tempatan meningkat. Taraf hidup penduduk tempatan meningkat. Macam tak je. Kan? Pelaburan pemodal Eropah bertambah. Mungkin, okey.
pengenalan sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan moden ada ke? Ada ke? Okey. Okey, ada. Industri tempatan berkembang pesat. Industri tempatan berkembang pesat. Industri apa? Ada ke industri? Tak ada. Yang industri itu berada di Eropah. Tiada. Jadi, jawapan yang betul adalah B. Pelaburan pemodal Eropah bertambah. Baik, mungkin ada yang tak faham. Cikgu, bila pembukaan Suez Suez, penciptaan kapal luar, pelaburan pemodal Eropah bertambah. Maksudnya apa, cikgu? Pelaburan pemodal Eropah. Maksudnya begini, iaitu pelaburan pemodal Eropah ini bermaksud banyak syarikat-syarikat dari Eropah. Syarikat-syarikat daripada Eropah. Syarikat dari Eropah. Eropah tu daripada mana, cikgu? Daripada England, daripada Spanyol, daripada Portugal, daripada Jerman. Syarikat daripada Eropah datang ke tanah Melayu. Untuk apa? Untuk menjalankan untuk aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti perlombongan biji timah, iaitu biji timah, dan juga penanaman getah. Jadi itulah yang dikatakan pelaburan pemodal. Okey, orang Melayu dulu tak ada industri ke, cikgu? Baik, bagus soalan tu. Sebenarnya, orang Melayu dulu, mereka tidak buat secara besar-besaran. Orang-orang Melayu dulu, dia melombong juga, tapi untuk kegunaan sara diri. Maknanya untuk diri sendiri, dan juga dia berniaga secara kecil-kecilan. Sebab orang Melayu dulu tidak mementingkan keuntungan, tetapi matlamat mereka adalah untuk membantu orang lain. Sebab kita dulu tak ada terfikir pun nak kaya raya, tak ada. Alah, ada lebih sikit jadilah, you see. Orang Melayu kita dulu. Sebab apa? Keuntungan itu tidak penting. Yang penting semua orang dapat merasa baiknya hati orang-orang dulu. Okey. Jadi dia tidak buat secara industri. Tidak buat secara industri. Ya, memang nilai yang murni, betul? Memang nilai yang murni. Bila kita buat nilai yang murni, kita tidak akan buat untuk keuntungan. Kita buat untuk perkongsian. Berkongsi. Okey, baik. Tu, habis soalan objektif. So, bagaimana untuk menjawab soalan yang ini pula? Soalan nombor 7 ini penting. Iaitu, kalau kita lihat soalan nombor 7 ada A, B, C dan juga D. Kita lihat di sini, iaitu A. Mengapakah negara kita menjadi sasaran kuasa-kuasa barat hingga kini? Baik. Sebenar-benarnya, soalan-soalan seperti ini memang boleh dijawab. Tetapi, sebenar-benarnya, kalau kita nak jawab, kita mesti jawab mengikut peruntukan markah. Mesti ikut peruntukan markah. Tapi cikgu, dalam buku teks, latihan buku teks tu, tak ada pun markah diberi. Tak apa. Yang penting kita kena bersedia untuk mengetahui jawapan dia. Kita boleh anggarkanlah. Sebagai contoh, katakanlah soalan 7A itu, mengapa negara kita menjadi sasaran kuasa-kuasa barat hingga kini? Okey, cikgu tanya kamu. Berapa markah agak-agaknya soalan A itu? Berapa markah yang diperuntukkan untuk soalan A itu? 3, 4. Okeylah, kita ambil 4 lah. Kita ambil 4. Kita ambil 4 markah. Iaitu soalannya seperti ini. Mengapakah negara kita menjadi sasaran kuasa barat hingga kini? Baik. So, kita anggarkan soalan ini, peruntukan dia adalah 4 markah. Baik, let's say 4 markah.
Okey, so 4 markah lah Jadi kalau kita lihat di sini, ada pula okey, rakan kita yang ada memberi jawapan kepada cikgu. Antara faktor negara kita menjadi sasaran kuasa barat ini ialah barangan mewah. Okey. Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus jawapan tu Arif. Terima kasih banyak. Okey, baik, tak apa. Kita guna pakai rakan kamu punya jawapan. Ini jawapan dia. Okey, ini jawapan dia. Tak apa, kita bincangkan. Okey, kita bincangkan. Baik. Sebenar-benarnya, kalau untuk 4 markah, paling bagus caranya ialah 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey, 2 fakta, 2 huraian. So, jadi 4 markah. Ingat tu cara dia. 2 fakta, 2 huraian. So, kalau kita tengok di sini, okey, jawapan kawan kita ni macam mana? Boleh pakai tak? Antara faktor negara kita menjadi sasaran kuasa barat hingga kini ialah kerana barangan mewah. Okey, barangan mewah. Contohnya ialah seperti rempah ratus, minyak wangi dan emas. Baik, ini barangan mewah, ini fakta. Fakta pertama. Kemudian contohnya ialah seperti rempah ratus, minyak wangi dan emas. Ini adalah huraian yang pertama. You see? Nampak tak? Fakta, huraian. Baik. Selain itu, ialah sebagai pusat pengumpulan barang. Okey, untuk mendapat barang di Kepulauan Melayu. Pusat pengumpulan barang. Ini another fakta. So, ini fakta yang kedua. Untuk mendapat barang di Kepulauan Melayu seperti emas, perak dan juga biji timah. Ini juga adalah huraian yang kedua. Baik, bila kamu tengok di sini, cukup tak untuk 4 markah? Cukup. Cukup. Jadi ini kita boleh boleh andaikan, kita boleh ambil ini sebagai 4 markah yang penuh. Baik. Tapi, ada tapinya. Okey. Kalau kepada mana-mana pelajar yang masih lagi lemah dalam menguasai teknik menjawab soalan ini, cikgu syorkan begini. Kalau kamu nak jawab, kamu ambil ayat soalan ini dulu sebagai permulaan. Ayat ini. Okey, negara kita menjadi sasaran kuasa-kuasa barat hingga kini kerana. Kerana. Dan kemudian kamu masukkan fakta-faktanya. Apakah faktanya? Okey, so cikgu buat fakta untuk diri cikgu lah. Okey, dan kamu boleh lihat contohnya apa? Iaitu apakah fakta yang mana negara kita menjadi sasaran kuasa barat? Kenapa? Okey, kerana kita boleh kata kekayaan hasil bumi. Okey, kekayaan dan kita bertambah lagi lah iaitu kekayaan hasil bumi dan kesuburan tanah. Kesuburan tanah. Ini fakta yang pertama. Okey, huraiannya iaitu kita boleh katakan bahawa negara kita ini kaya dengan hasil bumi seperti apa? Hasil bumi seperti emas dan juga biji timah. Serta subur untuk penanaman, penanaman getah. Okey. So penanaman getah ataupun tanaman komersial ataupun tanaman dagangan sebenarnya. Baik, kita ambil getah. It's okay. Selain daripada itu, kita boleh tambah lagi satu fakta, iaitu fakta seterusnya iaitu mengapa negara kita menjadi sasaran kuasa-kuasa barat hingga kini? Kerana kedudukan negara kita yang strategik. Okey, itu fakta. Huraiannya strategik macam mana? Okey, iaitu terletak di tengah laluan perdagangan. Okey, antara
timur dan barat. Ya, betul itu. Jadi dengan adanya ayat soalan tadi dan fakta serta huraian ini, maka kita boleh buat ayat jawapan. Ayat jawapan macam mana cikgu? Macam ni. Ini ayat jawapan cikgu ya. Korang boleh ambil. Tak ada masalah. Okey, teknik dia seperti ini. Negara kita menjadi sasaran kuasa barat hingga kini. Kerana. Nampak? Kerana. So, kemudian kita sambung dengan apa? Kita sambung dengan fakta yang pertama. Kerana kekayaan hasil bumi dan kesuburan tanah negara kita. Jadi itu kita dah buat satu ayat fakta dan kita titik. Kemudian kita sambung. Iaitu negara kita. Kita buat huraian memiliki pelbagai hasil bumi seperti emas, biji timah, emas dan biji timah, emas dan biji timah, serta subur untuk penanaman getah. Itu. Baik. So itu ayat jawapan cikgu. Baik, itu baru satu fakta, satu huraian. Baik, untuk seterusnya kita akan, kebiasaannya cikgu syorkan, cikgu galakkan kamu untuk mulakan fakta kedua tu dengan ayat yang baru, di baris yang baru. Dan mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, seperti mana yang kawan kamu buat tadi kan, ada selain itu penanda wacana. Bagus tu. Selain itu, selain itu, faktor faktor kedudukan negara kita. Negara kita yang strategik juga menjadi punca sasaran kuasa-kuasa barat. Juga menjadi punca negara kita sendiri, menjadi punca sasaran kuasa-kuasa barat. Baik. Titik. Iaitu kita boleh ambil lagi huraiannya, iaitu negara kita, huraiannya terletak di tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Laluan perdagangan yang memudahkan pedagang mendapatkan barang keperluan. So dengan itu kita telah dapat 4 markah. Macam mana kita boleh dapat 4 markah, cikgu? Sebab kita ada fakta, kemudian kita ada fakta, kita ada huraian, kemudian kita ada fakta lagi, dan juga kita ada huraian. Jadi cukup untuk 4 markah. Dah ambil belum? Senang tak? Senang je kan? Kalau dah ambil, tulis dah. Dah siap cikgu. Baik, bagus Zahra Sofia, bagus. Okey, baik, bagus Ibrahim. So ini cara bagaimana untuk kita menjawab soalan-soalan struktur ataupun esei. Penting untuk kita dapatkan markah penuh. Kita tak nak dapat 4 diperuntukkan 4 markah, tapi kita buat 2 je. Alah, 2 cukuplah. 3 cukuplah. Dia nak bagi 4, bagi 2 cukuplah. Tak boleh
Kalau kita dia nak bagi 4, kita nak 4. Kalau dia bagi 6, kita nak 6. Jadi kita tak nak orang kata apa? Tak nak membazir markah-markah tu. Okey, dah siap semua Bagus. Dah siap semua. Okey, baik, bagus Pravin. Alright. So, kalau dah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, baik Hisham. Alright. So, kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya iaitu soalan. Ni dia. Soalan ni kerap keluar juga soalan yang B tu. Iaitu jelaskan strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, kita tahu sebenarnya strategi ada 7. Biasanya yang ini berapa cikgu? Okey, markah dia. Okeylah, kita pergi maksimum. Iaitu kita pergi 6 markah. Okey, macam mana kalau soalan ini dia nak bagi 6 markah cikgu? Okey, macam mana nak buat jawapan yang ada 6 markah? Bagaimana strategi dia? Okey, baik. Strateginya seperti ini. Okey, kita padam dulu Okey, baik. Siapa yang ada? Pravin, tolong padam Pravin. Padam whiteboard ni. Boleh padam? Boleh cikgu? Okey, baik. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey dah, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Lain macam gaji. Amboi. Amboi. Alah, pada papan hitam pun nak gaji. Tak apa, tak apa. Nanti cikgu belanjalah. Cikgu belanja Okey, cikgu belanja semua orang lah. Tak bolehlah kamu seorang. Cikgu belanja semua orang. Okey, McDonald. Okey tak? Cikgu belanja korang McDonald, nak tak? Kau nak tak ni? Macam tak nak aja. Kau nak ni? Boleh cikgu? Okey, baik. Okey. Okey. Kan? Ya, betul. Cikgu belanja korang French fries seorang sebatang. Okey. Cikgu belanja French fries seorang sebatang. Okey. Okey, yes. Okey. Aduh, ya. Kan? Pening kepala dibuatnya. Aiskrim. Aiskrim juga. Bolehlah, bolehlah. Aiskrim seorang satu kod. Kod je. Kod je. Dia punya kod je. Dia punya aiskrim tu lain. Kod je. Okey. Uish. Belanja iPhone cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Cikgu akan belanja korang iPhone. iPhone punya gambar. Ya, cikgu akan belanja korang iPhone punya gambar. Baik. Seterusnya. Okey. Soalan yang B. Okey, jelaskan strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Baik. Jelaskan strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Baik. Bagus, Satya. Okey, ingat soalan ini 6 markah. Baik, bila 6 markah, macam mana cikgu? Kita nak mentionkan semua je ke cikgu? Soalan dia kata macam tu. Baik, ada yang beri jawapan seperti Satya buat. Iaitu dia mentionkan seperti ini. Baik, dan cikgu tahu ramai pelajar buat yang macam ni. Strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita iaitu serangan fizikal, perjanjian, pajakan, pakatan, ugutan, desakan, manipulasi dan tipu helah. Cukup ke 6 markah ni? Tidak. Bukan ini cara dia. Bukan ini caranya. Kalau kamu buat begini, kamu hanya dapat 1 markah. 1 markah sahaja. Sebab itu, fahami soalan. Soalan dia kata apa?
jelaskan, maknanya explain strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita. Cikgu, okay, dia nak bagi 6 markah cikgu. Tapi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cikgu. Macam mana? Mudah je sebenarnya. Iaitu, kita guna strategi yang sama. Iaitu, kita guna 3 fakta dan juga 3 huraian. 3 fakta dan 3 huraian. Macam tu. Habis tu fakta yang mana satu cikgu? Ambillah mana-mana yang kamu boleh huraikan. Contoh, kamu kata apa? Okey, serangan fizikal. Okey, serangan fizikal boleh huraikan. Okey, manipulasi boleh huraikan. Okey, dan juga tipu helah boleh dihuraikan. So, ambil je lah 3 tu. Serangan fizikal, manipulasi, tipu helah. Ambil 3 itu sebagai fakta. Huraiannya, kamu explain lah satu-satu. Contoh, kalau kita lihat, okey, contohnya, kita lihat, okey, fakta yang pertama, okey, iaitu, okey, strategi yang digunakan ialah apa? Iaitu serangan fizikal. So, kamu explain sikit, serangan fizikal itu apa? Iaitu serangan bersenjata melalui peperangan. Nampak sikit kamu orang kata apa, bijak sikit lah kan. Jadi huraian tu nak buat apa cikgu? Huraian ini kamu berikanlah contoh. Contoh. Okey, serangan fizikal iaitu kamu tahu bahawa Portugis telah menggunakan serangan fizikal. Kan? Serangan fizikal ketika mengalahkan angkatan tentera Melaka pada tahun 1511. Cukup. Yang itu sudah cukup untuk dapat satu fakta, satu huraian. You see? Itu cara dia. Contoh ni macam-macam. Selain daripada Portugis, kamu boleh cerita tentang British. Okey, menyerang seberang perai. Okey, macam-macam lagi. Yang mana-mana yang relevan boleh diterima sebagai huraian. Baik. Fakta yang kedua. Okey, so kamu explain pula fakta yang kedua iaitu apa? Katakanlah manipulasi. Manipulasi. Apa itu manipulasi? Berikan huraian sikit. Iaitu mengambil kesempatan secara bijaksana untuk mencapai tujuan. Gitu. Nampak tak? Jadi, kemudian apakah huraian dia? Berikan juga contoh. Okay. Contohnya yang mana cikgu? Apabila kita ada lihat iaitu perebutan tahta. Perebutan tahta di negeri Perak. Menyebabkan Andrew Clark. Ataupun kalau kita tak ingat tokoh tu, kita tulis je lah British. Menyebabkan British telah menggunakan manipulasi. Iaitu memanipulasikan peristiwa tersebut, peristiwa itu untuk campur tangan. Gitu. Nampak tak? So, itu fakta 1, huraian 1. Fakta 2, huraian 2. Dan, fakta ketiga. Fakta ketiga. Iaitu kita ambil tipu helah. Tipu helah. Iaitu menggunakan muslihat. Menggunakan muslihat. Untuk memperdaya akan pihak lain.
Bagi mencapai matlamat. Jadi itu tipu helah. Huraiannya. Okey, huraiannya kalau kita lihat huraiannya, okey, huraian yang ketiga, okey, iaitu macam mana kita nak buat huraian dia? Tipu helah menggunakan muslihat untuk memperdayakan pihak lain bagi mencapai matlamat. Huraiannya iaitu kita ambil contoh. Okey, contohnya, okey, contoh iaitu okey, tipu helah iaitu Francis Light. Francis Light menggunakan tipu helah bagi mendapatkan Pulau Pinang. Bagi menduduki Pulau Pinang. Bagi menduduki Pulau Pinang. Pulau Pinang untuk tujuan pusat pengumpulan barang. Titik. Baik, so inilah dia 3. Jadi kalau ada soalan tanya, cikgu, macam mana nak mulakan ayat jawapan? Standard. Kalau kamu nak mulakan ayat jawapan, mulakan dengan ayat ayat yang ada di soalan ini. Iaitu strategi yang digunakan oleh kuasa barat untuk menguasai negara kita adalah apa? Dan kemudian masuklah kepada fakta 1, fakta 2, huraian 1. Kemudian bila nak masuk fakta 2, gunakan penanda wacana. Banyak penanda wacana. Iaitu seperti selain itu, seterusnya, kan? Gunakan penanda wacana untuk memulakan fakta yang baharu. Ambil dulu, salin dulu. Kalau dah siap, tulis dah. Sebagai contoh. Ya betul. Sebagai contoh boleh. Baik. Tak tahu. Untuk soalan yang ketiga ini, untuk soalan yang bukan yang ketiga, yang kedua ni. Untuk soalan yang kedua, yang B ini, cikgu nak kamu tuliskan jawapan dia, dalam kertas yang kamu tulis tadi. Kamu tulis jawapan dia dan snapkan gambar serta hantar di Telegram. Grup Telegram Sejarah Tingkatan 3. Itu kegunaan grup Telegram tu. Iaitu cikgu nak kamu tulis dia punya jawapan dan hantar dalam, snapkan gambar, hantar ke dalam grup Telegram Sejarah Tingkatan 3. Iaitu grup Telegram tu, kalau semua tak masuk lagi, ada juga beberapa orang yang tak masuk lagi. Jawapan yang penuh ke cikgu? Ya, jawapan yang penuh. Bukan jawapan poin-poin ni, cikgu nak jawapan yang penuh. Jawapan dalam ayat yang penuh tu, cikgu nak kamu tuliskan dalam kertas dan snapkan gambarnya. Snapkan gambarnya. Jadi itu yang cikgu nak. Boleh hantar private. Tak perlu hantar private. Tepekkan je dalam tu. Letakkan je dalam tu. Tak apa, tak ada masalah. Tepekkan je dalam tu. Sebagai tanda kamu telah buat. Iaitu grup Telegram itu, iaitu grup Telegram itu yang ini. Ini kan kalau kita ada banyak grup-grup Telegram ni. So kita ada grup kelas sejarah tingkatan 3 2023. So di sini ada, sebelum ni ada latihan-latihan telah cikgu beri. Jadi cikgu nak kamu hantar seperti inilah. Iaitu dah ada buat jawapan, kemudian hantarkan je di dalam grup ini. So itu paling penting. Hantar dalam grup ini. Dalam kelas sejarah tingkatan 3 grup Telegram. So kamu boleh hantar sebelum pukul 10 nanti ke? Kan? Supaya kamu dah salin belum tadi jawapan tadi? Dah salin belum? Ada yang tak salin lagi? Kesian pula korang. Sudah. Dah salin